Saya nak patah balik sikit. Saya tertarik dengan soalan ini. Saya nak pendek ya Haji kupaskan sikit daripada Munding Jumadil. Bolehkah peguam negara diambil tindakan apabila peguam negara menyalahkan undang negara sehingga membisu? Jawapan ringkas boleh, tapi bukan oleh peguam negara sekarang. Sebab peguam negara sekarang tidak boleh mengambil tindakan terhadap diri dia sendiri. Oh, maksudnya Sekarang ni siapa nak ambil tindakan? Kuasa mengambil tindakan satu-satunya di bawah perkara 145 adalah di tangan pendakwa raya, peguam negara. So walaupun undang-undang membenarkan diambil tindakan terhadap peguam negara di atas apa-apa salah laku sekalipun, maka yang boleh membuat keputusan adalah dia sendiri. Jadi secara munasabahnya, dia tidak akan mengambil tindakan untuk samaan dia. Tapi secara terhormat, dia mungkin boleh letak jabatan. Now, pause kejap. Walaupun minta penjelasan ringkas, saya perlu panjangkan sikit. Okay, silakan. Macam Apandi Ali. Apabila dia jadi peguam negara, antara sebab utama kenapa beliau, saya percaya, dilucutkan, diberhentikan sebagai peguam negara adalah kerana kenyataannya pada 26 Januari 2016 yang telah memberikan pandangan persepsi kepada rakyat seolah-olah dia telah membuat keputusan dalam mindanya bahawa Najib tidak terlibat langsung dalam salah laku jenayah SRC ataupun 1MDB. Jadi bagaimanakah kerajaan yang masuk yang telah mewar-warkan kepada rakyat bahawa tindakan kleptokrasi akan diambil tindakan boleh meletakkan tanggungjawab untuk mengambil tindakan kepada peguam negara Apandi Ali yang telah membuat keputusan mengatakan dia tidak terlibat? Semestinya dihentikan. Bukan dihentikan untuk mengambil orang yang memihak kerajaan, untuk mengambil orang yang kononnya neutral untuk membuat siasatan dan selesaikan perkara itu di mahkamah. Walaupun di tahap ini Tommy Thomas pun salah. Tommy Thomas tidak boleh mengatakan bahawa dia adalah peguam negara Pakatan Harapan. Sebab walaupun dilantik oleh kerajaan Pakatan Harapan, dia adalah peguam negara Malaysia. Itulah berapa kali kita dah bincang. So saya tinggalkan isu tersebut. Jadi Apandi Ali apabila bertukarnya peguam negara Tommy Thomas, maka Tommy Thomas berhak untuk meminta pihak berkuasa menyiasat Apandi Ali. Ada tak salah laku yang dilakukan oleh Apandi Ali kerana bukan berdiam diri saja, kerana mengumumkan Najib tidak bersalah? Adakah itu salah campur dalam urusan perlembagaan pendakwa raya? Kalau ada, sepatutnya Tommy Thomas mengambil tindakan. Itu kena tanya Tommy Thomas lah. Kenapa dia tak ambil tindakan? Tapi begitu juga bila Idrus Harun berhenti, kalau ada mana-mana tindakan Idrus Harun, bukan saya kata ini, mana-mana tindakan Idrus Harun yang dipercayai menyalahi undang-undang, saya yakin Tan Sri Idrus Harun akan faham kenyataan saya ni adalah berpaksikan kedaulatan undang-undang. Kalau ada apa-apa yang tidak betul dari segi undang-undang, maka saya percaya Tan Sri Idrus Harun pun tahu bahawa peguam negara baru boleh mengambil tindakan terhadap dia. Jadi untuk menjawab persoalan yang Dan sebelum begitu okay. juga Tan Sri Idrus Harun dan mana-mana peguam negara yang akan datang, jika percaya Tommy Thomas telah melakukan apa-apa jenayah, apa-apa salah laku, tidak ada undang-undang menghalang mereka mengambil tindakan terhadap Tommy walaupun Thomas. dah lama. Walaupun sebab dalam jenayah tidak ada had masa batasan. Kita telah bincang The Great Train Robbery tahun 50-an. Lepas 50 tahun orang tu serah diri masih dihukum. Jadi kepada soalan menarik daripada Munding Jumadil ni, puas hati walaupun Tuan Haji pernah bercakap dah sebelum ini, tapi saya refresh balik. Pada Tuan Munding, maksudnya nak ambil tindakan pada peguam negara boleh, mestilah daripada peguam negara sendiri. Logiknya dan mesti memang betul satu-satunya kuasa yang boleh mengambil tindakan adalah peguam negara. Tapi logiknya tunggu sampai peguam negara itu letak jawatan atau dipecat dan digantikan peguam negara baru. Sebab takkanlah dia nak ambil tindakan terhadap diri dia, dia yang tuduh, boleh dituduh diri dia. Jadi sebelum dia tuduh, baik dia letak jawatan, biar orang baru tuduh. Itu maksud saya. Tapi ada sistem di dalam negara kita, di dalam negara antarabangsa, di mana peguam negara pernah letak jawatan. Dan biar kerajaan baru, sebab dia tak bersetuju dengan apa yang kerajaan itu buat, dia letak jawatan. Kalau kerajaan nak ambil tindakan, melalui peguam negara baru. Pernah. Okey, ini soalan, saya kata pula soalan tak apa cerdik. Jadi, soalan cerdik, jawapan mungkin tak cerdik. Jadi, ini saya punya rumusan tentang tindakan tersebut. Jadi, peguam negara kebal lah tu. Selagi dia peguam negara, memang
Pasal tak ada Sebab- orang melembik tindakan kat dia. Sebab perlembagaan dan undang-undang kedaulatan undang-undang tidak menganggap mempunyai persepsi pahaman, keyakinan bahawa seseorang yang memegang jawatan peguam negara tidak pentingkan diri dia. Tidak akan buat benda yang salah. Orang macam itu yang dipercayai akan dilantik menjadi peguam negara. Itu adalah anggapan perlembagaan. Perlembagaan menganggap seorang ketua negara akan mengikut perlembagaan. Perlembagaan menganggap ketua kerajaan akan mengikut perlembagaan. Dan dia menganggap hakim akan mengikut perlembagaan. Itu anggapan yang wajar. Mesti ada sedikit keyakinan diletakkan dalam segelintir rakyat negara itu. Tapi kalau orang itu buat salah, nampak macam kononnya kebal. Dari sudut itu, ya kebal. Tapi pada hakikatnya, rakyat boleh bersuara. Dan boleh memaksa dia sama ada letak jawatan atau dipecat. Dan kemudian diambil tindakan. Tapi benda itu tidak berlaku pun selepas Apandi Ali diletak jawatan. Tidak berlaku pun selepas Tommy Thomas letak jawatan. Itu kena tanya Idrus Harun pula. Wow, soalan masuk lagi saya tak berhaji. Sikit lagi daripada Rosman bin Jasmi Man. Saya pun tertarik juga ni. Peguam negara boleh tak dilucut jawatan dia? Siapa yang boleh buang peguam negara? Okey. Walaupun nampak simple soalan ni, saya nak Haji komen juga. Soalan daripada saudara Duncan. Apa Rosman bin Jasmi? Sebenarnya saudara Rosman, bukankah topik kedua perbincangan kita adalah berkaitan dengan tuntutan Apandi Ali kerana dia telah dibuang? Mungkin dia baru masuk kot. Jadi jawapan ringkas kepada soalan saudara adalah boleh. Seorang peguam negara boleh dibuang, boleh dilucut. Siapa? Oleh Agong. Macam mana Agong nak buat? Atas nasihat Perdana Menteri. Dan itulah tindakan yang dibawa Apandi Ali. Dia mengatakan nasihat yang diberi oleh Tun dan Jemaah Menteri kepada Agong untuk membuang dia adalah salah. Itu tuntutan dia, itu dakwaan dia. Tapi Peguam Negara Malaysia sekarang ni pun telah menasihati, telah memberikan pandangan kepada Tun bahawa proses dan prosedur itu betul. Cuma masalahnya kenapa diselesaikan? Ya, kita dah bincang. Jadi pokoknya boleh dilucutkan jawatan oleh Agong atas nasihat Perdana Menteri. Seperti yang berlaku kepada Apandi Ali. Okey, cukup sampai di sini. Kita sambung di lain siaran, di lain topik. Saya rasa semua anda di luar sana dah puas mendengar tentang kupasan apa isu melibatkan Hakim Nazlan, isu yang melibatkan Tun Dr. Mahathir dan juga dengan Peguam Negara. Begitu juga kita sentuh sikit tentang Majlis Iftar yang melibatkan kehadiran Najib Razak. Begitu juga dengan soalan-soalan minit-minit terakhir tentang Peguam Negara ini. Haji, Saya rumusan wrap up untuk malam ini. Silakan Haji. baik, sebagai rumusan bagi saya lah berkaitan dengan isu kes Nazlan, Hakim Nazlan, saya percaya yang penting sekali Peguam Negara perlu mainkan peranan untuk memberi panduan dan hala tuju kepada pihak-pihak berkuasa tentang apa yang telah kita bincang tadi, supaya setiap permasalahan di negara dapat diselesaikan menurut keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan berkaitan dengan isu kes penyelesaian kes Apandi Ali dan Tun serta Kerajaan Malaysia, sekali lagi Peguam Negara wajar dan wajib mengeluarkan kenyataan lengkap tentang kenapakah perkara itu diselesaikan sedangkan dipercayai tidak ada apa-apa salah laku proses atau prosedur seperti yang diberi faham oleh mereka Peguam Negara sendiri kepada Tun sebelum ini. Dan apakah butiran penyelesaian? Sebab itu hak rakyat nak tahu, kerana ini melibatkan isu tadbir urus negara dan dana negara. Saya harap segala yang kita bincang dapat membantu fahaman para penonton, dan yang lebih atau yang mana yang kurang atau khilaf adalah di atas kelemahan dia sendiri, yang tepat dan benar semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terlebih itu kurang kepada mana-mana pihak, maka saya minta maaf, tapi dinyatakan secara jujur dan ikhlas sebagai perbincangan ilmiah. Itu sahaja. Terima kasih Tuan Haji di atas kupasan yang cukup menarik selama 1 jam 45 minit. Dan juga saya pun bersetuju dengan Tuan Haji, yang melibatkan dana awam, Peguam Negara tak bolehlah letak di bawah meja.
Bukan kata Tun Dr. Mahathir saja nak tahu penjelasan, rakyat Malaysia juga majoritinya nak tahu apa dia dana-dana yang telah digunakan, wang rakyat yang telah digunakan dalam isu penyelesaian luar mahkamah tersebut. Begitu juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang mungkin insya-Allah Sabtu atau Ahad ni lagi berpusu-pusu jam di highway nak balik ke KL atau ke destinasi anda. Tolong saya merayu, jaga diri, jaga keselamatan, nyawa tak boleh ganti. Anggota tubuh badan kita pun tak ada spare part. Dah beraya, dah seronok, memandulah dengan hati-hati. Jangan duk buat gila masuk kot lorong kecemasan. Ada pula something jalanan, time tu nak bergaduh, nak apa. Hati-hati. Sayang diri anda, sayang anak-anak anda, isteri anda, ibu bapa anda. Kerana nyawa tiada ganti. Dan sayanglah negara. Sayang negara itu kewajipan. Wajib kita sayang negara. Teruskan berkata benar walaupun pahit. Bersuara. Dan teruslah bersuara. Bukannya memaki hamun dengan perkataan-perkataan kesat dan perkara-perkara yang tak baik. Bersuara untuk kebaikan negara, kebaikan kita semua. Akhir kalam daripada saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang jahil semestinya datang daripada saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.